Bangsa Maju. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Selamat petang dan salam sejahtera. Kata semua YB, saya nak ambil peluang bagi sikit komen tentang bajet 2014. Nombor satu, sebagai wakil rakyat di wilayah Persekutuan, saya nak sentuh sedikit tentang struktur Kementerian Wilayah dan juga Jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Sampai sekarang, saya nampak pentadbiran dan juga tugas-tugas di Kuala Lumpur tidak patut dan tulus. Sebab apa? Tadi komen politik. Ini komen politik. Di PRU 13, di wilayah Persekutuan, tak kira Labuan dan Putrajaya, ada 11 kerusi. Hakikatnya, Pakatan Rakyat menang 9 di antara 11. Kalau ikut contoh sebagai kira negeri, sebagai Selangor atau Penang atau mana-mana Perak, negeri 9, patutnya Pakatan Rakyat sudah jadi kerajaan dan juga jawatan Menteri Besar. Ini bukan, tetapi sekarang langsung 9 ahli parlimen di wilayah Persekutuan tidak ada hak dan langsung tidak ada suara. Seperti contoh di kawasan saya, Bangsa Maju, ada sebuah kampung tradisi Melayu, Kampung Puah Seberang. Ini melibat tentang River of Life Project yang bagi estimatnya keseluruhan satu angka yang besar. Kita dengar komen mungkin hampir 4 bilion ringgit. Terlibat hanya jumlah 10.7 kilometer Sungai Gombak. Termasuk lantik konsultan dari Amerika Syarikat ajak kita korek sungai. Patut tak? Dan juga ini Kampung Puah Seberang melibat 22 ekar dan juga 60 buah keluarga kaum Melayu. Apa sebab saya minta Kementerian Wilayah dan juga pihak JPS, pihak kerajaan nak ambil semua 22 ekar ini. Dan tanah ini sekiranya tanah reserve Melayu. Dan juga pampasan yang diberikan oleh kerajaan ialah 1 unit kos rendah flat untuk sewa dan juga lepas tolak deposit air dan api, wang tunai hanya RM602 untuk tanah reserve Melayu. Saya minta, saya ada peluang runding dengan Menteri Kementerian Wilayah dan saya harap kalau begitu tulus dan rakyat didahulukan, patutnya pihak kerajaan kaji semula tentang pampasan ini. Nombor 2, ini bukan komen politik. Dulu sebagai wakil rakyat segambut, saya pun ada bahas tentang ini sistem district officer atau pegawai daerah. Dulu mungkin 20-an atau 30-an di zaman British, ini konsep district officer sudah ditubuhkan. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, sekarang kita sudah ubah banyak. Dunia pun sudah ubah banyak. Sekarang kita ada Viber, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Tetapi sistem masih 80 tahun. Kalau kira satu syarikat yang buat bisnes, kalau minta maaf,
Bahasa Tamil kata pocik, sudah pocik. Sebab apa? Sistem tak ada ubah. Tetapi sekarang tiap-tiap DO, saya masih ingat dulu banyak penggal dahulu, ahli yang berhormat dari Larut UMNO berdiri di Dewan dan jeri. Tahukah tidak, dia kata DO di Larut pengurusikan 265 ahli jabatan kuasa. Kalau DO di Larut atau mana-mana sangat kerja keras dan rajin, macam mana boleh selesai kerja dia? Ini berlangsung tidak sesuai. Sebab sekarang Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak ada banyak pihak berkuasa tempatan. Patutnya cadangan saya ialah patut pentadbiran pegawai daerah atau DO patut dirombakan dan juga asingkan tugas hal-hal tanah kepada satu badan lain. Dan juga Tuan Yang di-Pertua, subsidi syugar. Tadi saya ada pulang berdiri dengan ucapan Pematang Pau. Subsidi syugar, pihak kerajaan tarik balik subsidi 34 sen. Dan hasrat ialah kurangkan kes kencing manis. Tetapi kencing manis atau penyakit diabetes ialah kiranya satu lifestyle disease. Kencing manis ada dua jenis. Type 1 kita panggil di medical terms insulin dependent. Type 2 maturity onset. Dan juga satu konsep ialah glycemic index. GLYCAEMIC index. Glycemic index makanan seperti jagung, nasi, buah-buahan, manis, mi, bihun sangat tinggi. Patutnya panggil Kementerian Kesihatan fokus lebih lain-lain perkara yang sangat penting juga. Seperti kurang berat badan, buat exercise dan juga kurangkan makanan yang glycemic index yang tinggi. Dan juga Tuan Yang di-Pertua, saya nak sentuh sedikit tentang Felda. Dahulu Felda Batu Kawan bangun. Sila. Batu Gajah. Maaf ya. Yang berhormat, tadi Yang berhormat ada sebut berkaitan dengan penarikan ataupun pengurangan subsidi gula. Dalam kata lain, naikkan harga gula sebanyak 34 sen. Saya rasa agak kecewa kerana subsidi gula dikurangkan dengan serta-merta. Hari ini, pada hari Jumaat, pembentangan bajet dibuat. Hari esok, semua kedai-kedai sudah menaikkan harga gula. Sedarkah Yang berhormat bahawa minggu hadapan ataupun pada hari Sabtu ini yang akan datang adalah sambutan Deepawali? Dalam masa kita nak menyambut Deepawali ini, Perdana Menteri telah mengurangkan subsidi gula dan ini akan membebankan masyarakat India, terutamanya daripada golongan miskin. Saya tidak tahulah pada hari itu dia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Tamil, dia kata nandri. Itu betul-betul dia ikhlas mengucapkan nandri ataupun dia bergurau ataupun auta ataupun dia perli masyarakat India. Saya tidak tahu. Sebab pada hari yang sama dia telah tidak memikirkan tentang satu perayaan yang akan kita sambut pada seminggu daripada tarikh pembentangan bajet itu. Apa pandangan Yang berhormat berkaitan dengan perkara ini? Terima kasih. Ya, silakan. Yang berhormat Datuk Speaker, tadi Yang berhormat Masa Maju
menyebut mengenai kenaikan ataupun penghapusan atau pengurangan subsidi gula ni menyebabkan harga gula naik. Kalau kita ingat dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu sebut kepada budak-budak, jangan banyak makan gula-gula, nanti rosak gigi. Tapi hari ini Perdana Menteri kata naikkan harga gula kerana takut kena kencing manis. Adakah itu lebih kurang sama? Minta pandangan. Terima kasih atas komen. Ya, betul. Ada kaitan tentang penyakit gigi dengan makanan atau minuman gula-gula yang tinggi, dan juga ahli yang berhormat tentang kurangkan subsidi serta-merta. Ini memang betul. Sebab apa? Gula bukan sahaja di dalam minuman, dalam kek, roti dan sebagainya, jenis tu kuih-kuih Melayu dan kuih-kuih India. Saya haraplah ya, orang yang buat bisnes termasuk kedai Mama tidak guna peluang ini yang naik harga mungkin lebih 10%, lebih 20%. Terima kasih. Nah, balik ucapan saya tentang topik Felda. Dulu sebagai Timbalan Menteri yang jaga Felda, dulu Felda satu organisasi yang terbaik di dunia. Semua orang pun akui. Di bawah pengurusi Tan Sri Raja Alias. Pada masa 2001, bila saya berdiri di Dewan Rakyat, saya sebut aset Felda pada masa itu 2001 7 bilion ringgit. Wang tunai cash reserves di Felda pada masa itu 4.5 bilion ringgit. Pada masa itu, dengar baik-baik ahli yang berhormat dari Barisan Nasional, pada masa itu pinjaman ilik kosong. Apa sebab? 2001 sampai sekarang, kalau kiranya harga kelapa sawit sangat tinggi sampai RM4,000 satu tan CPO, kiranya industri expert kata Felda dengan keluasan estate Felda Plantation patutnya untung minima 1 tahun 2 bilion ringgit. Apa sebab sekarang Felda tidak ada wang, terpaksa pinjam atau curi 6.5 bilion ringgit dari KWSP. Saya minta pihak kerajaan jawab soalan ini. Sebab nombor satu, lain syarikat yang buat pelaburan kelapa sawit untung banyak. Dan juga KWSP punya wang, bukan kerajaan punya wang. Itu rakyat punya wang. Tak boleh buat begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pandangan saya ialah apa jadi? Pada masa 2005, Najib Tun Razak lantik sebagai menteri yang jaga Felda. Dan beliau lantik Tan Sri Isa sebagai pengurusi Felda. Itu mulanya apa yang jadi kerosakan Felda. Nombor satu, saya nak minta menteri yang jaga Felda, apa sebab perlu pinjam 4.5 bilion ringgit dari KWSP? Nombor dua, Iris Technologies. Baru-barunya kita dapat makluman Felda guna lebih kurang 100 juta beli share Iris Technology, yang ikut pandangan saya satu company Iris Technologies yang tak boleh pakai. Apa sebab saya cakap tak boleh pakai? Di bulan Mac saya keluar negeri, dan bila saya
guna itu lorong automatik di KLIA, satu stiker besar Iris Technology. Bila saya masuk saya punya pasport, 1 kali cuba, 2 kali cuba, 3 kali cuba, tak boleh buka. So saya pergi lorong manual. Itu sebab saya ada pengalaman sendiri, Iris Technology tak boleh pakai. Dan nombor 3, ahli yang berhormat dari Bagan pun ada sentuh perkara ini. Pelaburan satu servis apartmen atau hotel di London. Harganya valuation dulu top end ialah 81 juta pound sterling. Sekarang Felda beli dengan harga 100 juta wang sterling. Apa sebab? Bayar 20% atas harga valuation. Dan juga bagaimana atas pembelian itu servis apartmen di London boleh bantu kesusahan peneroka. Patutnya latar belakang Felda Resorts yang jaga hotel-hotel ialah dulu hanya di Port Dickson, Tekam di Pahang, Trolak di Perak dan Sahabat di Lahad Datu. Dan juga 5 tahun dahulu siap satu hotel di Kuala Terengganu. Itu bisnes kecil. Sampai sekarang kita pun hairan dengan berita ini, lonjakan seperti ambil bisnes di hotel di London. Dan semua pakar-pakar yang buat bisnes di hotel akui hotel bisnes bukan senang dan return of investment atau ROI di hotel di mana-mana bukan cepat. So saya harap Datuk Yang di-Pertua, pihak kerajaan ambil berat komen-komen saya dan kita semua nak hasrat tubuh satu Malaysia yang lebih tulus dan lebih baik. Sekian, terima kasih. Baru nak celah.